Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. ya arhamar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cikgu Saimi. Okey, Cikgu Saimi ada siapa ni? Cikgu Saimi ada Arni, Akif, Isyad, Wazif, Akilah, Muhammad Nazim, Aminah. Okey, baik. Okey, baik murid-murid. Kita sambung pelajaran kita boleh ya? Sedia? Sedia. Okey, baik. Hari ni kita nak belajar penyelesaian masalah. Maksudnya dah tibalah masa tajuk yang ataupun latihan yang murid paling malas sekali, betul tak? Tapi tak boleh lah berfikiran macam gitu tapi kalau cikgu matematik dah tahu dah. Kalau masa belajar yang kemahiran asal, kira-kira direct, kira-kira terus tu, matematik murid-murid suka. Tapi bila sampai yang soalan cerita ni kena baca, kena fahamkannya, dah start dah. Kan betul tak? Betul ke tak? Betul tak? Murid-murid mesti akan cikgu faham lah, macam itulah cerita dia kan. Tapi mahu ke tak mahu ke, nak ke tak nak ke, tetap juga kena. Okey, baik. Tak apa, cikgu bimbing. Okey, baik. Okay, kita tengok soalan ni, penyelesaian masalah yang ni Lepas tu cikgu bimbing murid-murid. Kita tengok macam mana ianya diselesaikan. Okey, jom. Sedia semua? Sedia. Okey, baik. Okey, baik. Kita tengok kat sini. Okey. Selesaikan masalah. Okey. Ni melibatkan pecahan dululah. Sekarang ni tajuk kita ialah tajuk pecahan, perpuluhan, peratus kan. Ni penyelesaian masalah melibatkan pecahan dulu. Okey, Santes, Swilan dan Rokia mengumpulkan bahan kita semula. Tahu tak bahan kita semula? Tahu kan? Tahu. Jadual menunjuk. Waalaikumsalam. Okey, Mi, terus follow Jadual menunjukkan jisim bahan yang dikumpulkan dalam 3 minggu. Okey, 3 orang yang dikumpulkan 3 minggu. Berapakah jumlah jisim bahan yang dikumpulkan? Suara slow sangat. Suara slow je. Suara slow. Kak Yan cuba kuatkan volume lagi. Volume Kak Yan dah habis kuat belum? Dah kuat. Mungkin line slow lah kot. Yang lain macam mana? Yang lain suara cikgu jelas tak? Jelas. Tu. Okey. Mungkin lain lah Kak Yan tu. Okey, cikgu. Okey, baik yang lain okey suara Okey. Okey, baik. Okey, kita sambung. Berapakah jumlah jisim bahan yang dikumpulkan itu? Okey, baik. Jadi, murid-murid, kalau kita baca soalan ni kita dah tahu dah dia nak suruh cari apa? Jadi murid-murid cikgu nak bimbing murid dengan teknik apps. Okey, baik. Apa tu teknik apps? Bila soalan penyelesaian selepas ini kita akan gunakan teknik apps ni. Cikgu nak latih murid-murid untuk gunakan teknik apps ni daripada tahun 4. Khususnya murid-murid SK Belemang. Tahun depan kalau sekolah dah buka seperti biasa, kita dah boleh sekolah balik. Jadi di dalam kelas, bila kita jumpa soalan penyelesaian masalah murid-murid SK Belemang khususnya untuk murid sekolah lain, mungkin cikgu awak guna yang sama sebab teknik ni ada dalam buku teks. Teknik AAPS. Apa tu? A yang pertama ialah apa yang siapa tahu? A yang pertama ni. Apa yang diberi. A yang pertama tu apa yang diberi. Dalam soalan ni, apa yang diberi? Pertama sekali inilah maklumatnya. Kita tak payah salin balik. Kita dah tengok, ada jadual, ada maklumat. Minggu 1, 2, 1/2 kg. Minggu kedua, 4 kg. Minggu ketiga, 3, 1/5 kg. Okey, itu apa yang diberi. Okey, cukup. Yang kedua, jadi kita tak payah nak salin balik, nak tulis kat bawah ni, nak tulis, tak payah lukis, tak payah. Kita tahu dah, ini adalah maklumat dia. Okey. Yang kedua, A yang kedua. Okey, A yang kedua ialah apa? Sila dengar dulu ni. Apa yang dicari? A yang kedua ialah maksudnya apa? Apa yang dicari? Apa yang dicari? Murid-murid, biasanya apa yang dicari ni berada di hujung soalan. Jadi kita tengok kat hujung soalan kita ni. Jadi apa yang dicarilah? Jumlah jisim bahan dikumpul.
Kita tulis pendek je, tak payah tulis panjang-panjang macam dalam ayat soalan tu. Apa yang dicari tu kita tulis pendek je. Jumlah jisim bahan dikumpul. Okey, cukup. Cukup kita tulis pendek macam itu. Okey, sekarang ni yang ketiga, P. P itu apa P? P itu adalah pilih operasi. Macam mana nak pilih operasi? Kita tengok maklumat yang diberi. Kita tengok apa yang dicari. Okey, maklumat yang diberi, berat jisim bahan kita semula. Apa yang dicari ialah apa? Jumlah jisim yang dikumpul. Oh, ini adalah melibatkan tambah. So, kita tahu. Okey, dia kena buat operasi tambah. Kita fikir operasi macam mana? Tengok balik pada soalan dia, tengok balik pada maklumat yang diberi. Oh, dia nak jumlah jisim. Jumlah jisimnya mana? Minggu 1, minggu 2, minggu 3 tadi. 2/1/2, 4 dengan 3/1/5. Oh, okey, dah dapat dah. So, yang keempat ialah S. S tu apa? Selesaikan. Jadi, murid-murid, selepas ni kalau kita belajar soalan penyelesaian masalah, okey, soalan penyelesaian masalah, apabila kita dah belajar, kemudian ada soalan yang bentuk cerita macam ini, kita gunakan teknik apps. Yang pertama, kita tengok apa maklumat dia, apa yang diberi. Okey, kita dah tahu. Okey, kemudian nombor 2, kita cari apa. Yang kedua, apa yang dicari. Apa yang dicari ni, ingat Cikgu Semir kata apa? Biasanya apa yang dicari ni, maksudnya soalan suruh kita buat apa, biasanya berada di hujung soalan. Dalam soalan ni dia kata apa? Berapakah jumlah jisim yang dikumpul? Jadi itu yang kita nak kena cari. Kemudian 3, berdasarkan maklumat dengan soalan tadi, kita fikirkan. Kita nak pilih operasi apa? So, dalam kes ni, kita kena pilih operasi tambah. So, sekarang kita selesaikanlah. 2/1/2. Okey, 2/1/2. 2/1/2 tambah 4 tambah 3/1/5. Okey. So, murid-murid. Kita nak tambahkan dia sekarang ni. Okey. So, macam inilah ayat dia. Okey, murid-murid dah belajar belum? Arsyad, Helmi, Arni, Rabia, Muhammad Hazim, Zakaria tak ada mungkin ibu dah kerja. Murid-murid sekolah lain Okey, Taman Anggrek, okey, SK Presiden 9 Wazif Dah belajar ke belum tambah pecahan? Dah belajar ke belum tambah pecahan? Dah. Dah belajar kan? Okey, cuba tambahkan pecahan ni. Cuba tambahkan pecahan ni. Okey, keluarkan pensel. Okey, cuba tambahkan, cikgu nak tengok. Okey, cuba buat tambah ni. Kita dah belajar dah tambah pecahan kan? Dah nak tambah. Yelah buatlah. Dah nak tambah apa tu yang cikgu ajar. Cuba tambahkan. Cikgu nak tengok. Cuba murid tambahkan. Kalau tak nak buat darah tambah pun boleh juga. Kalau nak buat boleh juga, tak ada masalah. Okey, cuba buat. Yang dekat tengah-tengah tu 9. Dekat tengah-tengah tu 9. 4 kg. Okey, cuba buat. Langkah pertama kena buat apa? Sebelum cikgu tunjukkan jalan kerjanya. Sebab tambah pecahan ni awak dah belajar dah. Depan. Okey, samakan penyebut terus pun boleh. Kalau nak buat darah tambah pun boleh. Buat dulu. Okey, cuba buat sekarang. Okey, awak cuba buat tak tu? Alah, cikgu dalam buku teks dah ada lah cikgu. Memang buku teks dah ada. Tapi cikgu nak murid-murid cuba buat dengan jalan kira sendiri. Jawapannya 6/2/7. 6/2/7. Okey, yang lain? Dah, cikgu.
Yang lain macam mana? Okey, macam mana? Okey, dah ke belum? Belum. Belum cikgu? Belum lagi? Okey. Cikgu nak tanya murid-murid. Murid-murid guna cara apa tu? Tambah. Ha. Macam mana awak tambah pecahan? Cikgu, yang ni muka surat berapa, cikgu? Ha? Yang ini muka surat berapa? Muka surat berapa Ilmi? Ni, muka surat 100, muka surat 97. Ah, 97. Ah, dekat dalam buku teks tu dia ada tunjukkan jalan kira. Ada dah. Ah, okey. Awak boleh je nak salin tapi cikgu nak awak buat. Awak rasa. Boleh buat tak? Boleh. Ataupun mungkin dah terlupa macam mana nak tambah. Okey, baik murid-murid. Okey, sekarang sila fokus pada skrin. Kita nak ulang kaji balik. Kita nak ulang kaji balik. Okey, murid-murid Soalan dia tadi apa? 2, sorry. 2, 1. 2, 1/2 tambah 4 tambah 3, 1/5. Betul? Betul. Betul tak?
Okey, murid-murid cikgu tunjukkan dua-dua cara. Apa dua-dua cara cikgu? Okey, cara yang pertama kita samakan penyebut. Ah, cikgu kenapa cikgu buat darab 5, darab 2, darab 2, darab 5? Yang ini cikgu tak boleh cerita lagi lah. Sepatutnya murid-murid masa kita belajar tajuk ni tahun 4. Tajuk ni kita belajar tajuk 4 tahun 4 hari tu kan. Sebelum kita belajar tajuk yang perpuluhan dengan peratus, kita dah belajar tajuk pecahan. Mula kita belajar tambah pecahan. Kemudian kita belajar tolak pecahan. Lepas tu kita belajar pecahan daripada suatu kuantiti. Okey. Yang ini tambah pecahan. Yang mula-mula sebelum kita cuti PKP, kita dah belajar untuk murid skill Belemang. Okey, baik. Kenapa cikgu pilih darab 5, darab 2 ni? Kita gunakan GST apa tu? Gandaan sepunya terkecil. Masih ingat lagi tak GST? Gandaan sepunya terkecil. Masih ingat lagi ke tak? Cikgu yang 4 ni kenapa cikgu tak buat apa-apa ni? Yang 4 ni dia tak ada pecahan belakang dia. Belakang dia tak ada pecahan kan? Jadi biarlah dia tak ada pecahan. Maka yang depan ni kita panggil sebagai apa? Cikgu ajar murid-murid. Bapak dia kan? Bapak dia tak ada belakang dia, tak ada ibu dengan anak, biarlah. Dia tak payah kacau dia. Jadi kita akan buat macam mana? So kita buat seterusnya. 1 kali 5, 5. 2 kali 5, 10. Tambah dengan 4. Tambah dengan 3. 1 darab 2, 2. 5 darab 2, 10. Okey, baik. Okey, baik. Sedia Jadi murid-murid, cikgu, saya dah nampak dekat sini ada dua penyebut yang dah sama. Murid-murid, dalam sistem pecahan, apabila penyebut dah sama, kita dah boleh tambahkan dia. Okey? Cikgu nak tambahkan yang mana dulu? Kita boleh tambahkan yang depan ni. Yang ni kita dah boleh tambahkan. Okey? Cikgu, tapi yang 4 tu penyebut dia tak ada. Penyebut tak ada lagi senang. Lagi tak payah nak sibuk-sibuk. Bila penyebut tak ada lagi, kita tak payah fikirkan dia. Okey, tapi itu untuk operasi tambah pecahan saja. Kalau operasi tolak pecahan, ada yang tak boleh. Kita kena pinjam. Kita tak boleh tolakkan dia. Itu nak kena tahu. Nanti kita jumpalah kalau dalam tolak pecahan. Murid-murid pun cikgu dah ajar dah. Khususnya murid Belemang. Kalau tolak pecahan, kalau nombor bulat dia seorang-seorang kat depan, kita kena pinjam dia. Lepas tu tengok nombor bawah ada. Pinjam satu, maka cikgu kena patah balik, tak boleh lah. Sekarang ni kita tengah masuk soalan penyelesaian masalah. Kita fokus pada ni dulu. So kita boleh tambahkan 2 tambah 4 tambah 3. Kita dapat 9. Okey, kemudian 5 tambah 4 tak ada apa-apa. Tambah 2. Dapat berapa? 7. Betul? Okey. 10 tambah sini tak ada apa-apa. Tambah 10 jadi berapa? 20. 20. 20. Okey, 20. Betul ke 20? 10 ke 20? 10. 10 murid-murid. Allah, janganlah awak buat nervous cikgu, dah lupa Dalam sistem pecahan, penyebut jangan 20. penyebut jangan penyebut jangan tambah. Ingat lagi ke tak? Dah lupa Aduh. Lama belajar kemahiran lain. Kemahiran yang dah dibelajar lupa. Biasalah murid-murid, itulah matematik. Okey, cikgu saya ni pun macam lagi sebab Wazir tak belajar lagi? Tak. Sekolah Wazir tak dia terus skip. Alamak, yang tu kalau cikgu skip, cikgu tak boleh tolong lah. Wazir sebab tu kalau Wazir tengok dalam grup kita, tak ada link belajar tambah pecahan. Sebab tambah pecahan tu, Cikgu Suhaimi telah ajar kepada murid-murid cikgu sekolah Suhaimi dekat sekolah. Sebab tu tak ada link. Cikgu tak boleh nak forwardkan link tambah pecahan ni. Wazir cikgu tak boleh nak bagi link tambah pecahan. Sebab tajuk tambah pecahan ni, murid-murid sekolah Cikgu Suhaimi belajar di sekolah sebelum PKP. Jadi kalau Wazir tanya cikgu, habis macam mana cikgu? Cikgu pun tak boleh nak bantu. Okey? Tapi jangan risau Wazir. Jangan risau. Untuk pengetahuan murid-murid semua,
Esok orang Unify, orang TM, Unify dah datang Cikgu Semi. Cikgu Semi masukkan Unify. Sekarang ni Cikgu Semi buat kelas gunakan hotspot handphone. Hotspot handphone Cikgu Semi asyik habis je, asyik nak kena beli je RM3 nak beli booster hotspot tu. Cikgu Semi pun dah kata, baiklah Cikgu Semi masuk bayar bil bulan-bulan RM89. Unify tu RM89. Daripada Cikgu Semi beli booster. So, kejap pakai dah habis. Jadi selepas ini, Cikgu Semi boleh buat kelas bila-bila masa saja. Sebab Unify dah ada, insya-Allah lah. Nanti Cikgu Semi akan buat kelas pada hujung minggu. Kalau anak Cikgu Semi tengah tidur ke, Cikgu Semi tak ada buat apa-apa, Cikgu Semi akan maklumkan lah. Jom masuk kelas, jom. Macam Wazif kata, Wazif tak belajar lagi, tambah pecahan Wazif? Sekolah Taman Anggrek dah belajar tambah pecahan belum? Dah. Dah. Okey, Wazif tak. Nanti kalau ada masa hari-hari percuma, hari free nanti, cikgu percuma. Hari-hari waktu cikgu free, tak ada lapang, cikgu akan buat kelas, kita belajar tajuk pecahan. Kita bantu Wazif. Bagi murid-murid yang dah belajar macam hari ni terlupa, kita ulang kaji balik lah. Okey, jangan risau Wazif. Hari ni tengok je dulu. Jadi murid-murid, penyebut dalam pecahan kita tak perlu tambah. Selepas kita dah samakan penyebut, kenapa tujuan samakan penyebut? Supaya kita boleh lakukan operasi. Sekarang operasinya tambah. Kita nak tambah tak boleh sebab penyebut tak sama. Tapi sekarang penyebut dah jadi 10, yang sebelah lagi pun dah jadi 10. Cikgu, yang 4 tu tak ada penyebut. Kalau tambah penyebut tak ada, lagi senang. Biarkan saja. Tak payah nak usik-usik dia. So, kita dapatlah 97/10. Yang ini kita gunakan teknik samakan penyebut. Tadi cikgu dengar suara anak murid cikgu Rabiah. Rabiah ni cikgu tahu. Sebab masa sekolah sebelum PKP, cikgu dah ajar tajuk tambah ni kan. Rabiah kata apa? Dia suka gunakan teknik darab tambah. Sebab masa Cikgu Semi ajar, samakan penyebut guna teknik sifir, cikgu ajar, GST. Lagi satu Cikgu Semi gunakan GST juga, tapi Cikgu Semi gunakan darab tambah. Jom murid-murid. Tengok apa tu darab tambah yang Rabiah kata tadi. Betul tak Rabiah? Mana Rabiah cikgu? Rabiah? Ya. Oh Rabiah. Rabiah guna teknik darab tambah ke tu? Ya. Okey, tengok sama-sama. Kawan-kawan lain tengok. 2, 1/2. Tambah 4. Tambah 3, 1/5. Okey. Apa tu darab tambah yang Rabiah buat kawan-kawan? Tengok ni. Darab tambah. Darab tambah. Darab dekat bawah, tambah dekat atas. Itu dia punya yang kita belajar. Wazif tak apa. Wazif tengok je. Nanti kalau ada hari, nanti kalau cikgu belajar tajuk tambah pecahan, cikgu terangkan daripada awal. Sekarang ni tengok dulu je. Bagi murid-murid SK Belemang, SK Taman Anggrek yang dah belajar, yang ada sekarang ni, boleh tengok sebagai ulang kaji. Murid Taman Anggrek pernah dengar tak darab tambah? Akif pernah dengar? Alisa pernah dengar? Okey, pernah dengar. Okey, good lah. Sebetul lah cikgu awak kemahiran tu mesti diajar. Okey, baik. So, kita buat dia. 2 darab 2, 4, tambah 1, 5. Dia macam gitu. 2 darab 2, 4, 4 tambah 1, 5. So, dapat 5/2. Yang bawah ni kita salin balik je. Tambah 4. 4 kita tak ubah apa-apa. Tambah 5 darab 3, 15. 15 tambah 1, 16. 16/5. Dia akan dapat macam itu. 5/2 tambah 4 tambah 16/5. Ini yang masuk darab tambah tadi. Selepas darab tambah, Rabiah, sekarang ada apa yang tak kena pada pecahan kita ni, Rabiah? Bila kita dah buat apa, Rabiah? Penyebut tak sama. Ya, penyebut tak sama. Bila penyebut tak sama, Razif, untuk murid sekolah cikgu, dia akan buat GST. Apa tu GST? Gandaan sepunya terkecil. Dia akan buat sifir 2, dia akan buat sifir 5. Dia akan buat sifir 2. Kenapa pilih 2 dengan 5? Kita pilih sifir nombor yang ada kat penyebut. 2 dan 5. Kita buatlah sifir 2. 2 darab 1, 2. 2 darab 2, 4. 2 darab 3, 6. 2 darab 4, 8. 2 darab 5, 10. 5 darab 1, 5. 5 darab 2, 10. Berhenti. Cikgu, kenapa cikgu kata berhenti? Gandaan sepunya terkecil itu kita buat sifir apabila kita jumpa yang sama paling awal. Nombor 10 cikgu dalam sifir 2 ada. Dalam sifir 5 ada 10. Itu yang paling. Cikgu, kalau saya buat dekat belakang-belakang lagi pun ada yang sama lah cikgu. Cikgu tak nak. GST ni apa? Gandaan sepunya terkecil. Maksudnya, hasil jawapan gandaan yang sama paling awal kita jumpa. Yang paling kita buat sifir itu yang mana kita jumpa dulu. Dalam sifir 2 ada 10, dalam sifir 5 ada 10. Itu yang paling awal kita jumpa dia sama. Itu yang kita pilih, Wazif.
Kemudian kita kira 1, 2, 3, 4, 5. Dalam sifir 2 ni, 10 ni berada dekat darab yang kelima. 2 darab 5. Dalam sifir 5 ni, 10 ni berada di darab yang kedua. 5 darab 2, 10. Apa tujuan dia tu, Wazif? So, nombor 2 ni, yang nombor 2 dekat sifir ni, kita darabkan dengan 5. Sebab ni. Ni dia. Boleh, Wazif, atas akan ikut yang bawah, darab 5. Okey, sifir 5 pula. 5 dia darab dengan 2. Maka, dekat 5 ni darab dengan 2. Atas ikut yang bawah, darab 2. Itu step dia. Boleh, Boleh? Boleh. Okey, so sekarang, sekejap. Cikgu nak copy balik benda ni, dah tak muat kat sini. Nanti murid, okey, kejap. Okey. Cikgu buat dekat muka surat baru, biar besar-besar sikit. Dari sini. Okey deh. Tengok ni. So sekarang bila cikgu salin balik, okey, dah masukkan GST tadi kita dah buat, kita dah masukkan untuk samakan menyebut 5 darab 5 25. Alamak, terkecil pula tulisan. 5 darab 5. Kita buat yang ni Kita buat yang ni. 5 darab 5 25. 2 darab 5 10. Okey, tambah 4. 4 kita tak kacau apa-apa sebab dia tak ada penyebut, dia tak ada pengangka. Biarkan dekat situ. 16 darab 2. Berapa Rabiah 16 darab 2 Rabiah? Rabiah dah buat kan? Apa maksudnya Rabiah? 16 darab 2. Berapa Rabiah dapat? 30 32. Per 5 darab 2 10. Betul tak Rabiah? Betul. Okey, baik. Sekarang Rabiah dah dapat macam ni, 25 per 10 dengan 32 per 10. Penyebut dia dah sama, boleh tambahkan. Habis cikgu yang 4 ni nak tambahkan ke? Tak boleh. Sebab ini bukan dalam bentuk pecahan. Dia bukan dalam bentuk pecahan. So dia jadi macam mana? Kita akan tulis yang kita boleh tambahkan yang mana? 25 tambah 32. So 25 tambah 32 dapat berapa? 57. Ya, kita akan dapat 57 per 10 tambah dengan 4. Cikgu, 4 tu kenapa tak tambah lagi? Tak boleh tambah lagi. Biarkan dulu. Kita akan dapat 57 per 10. Arsyad buat macam gini juga ke Arsyad? Ke Arsyad buat yang cara pertama tadi? Buat macam ni. Buat yang macam gini sebab murid-murid sekolah Belembang, cikgu memang suruh buat darab tambah. Sebab apa cikgu latih darab tambah? Sebab dekat dalam kejap Akif Cikgu, Ya. saya ada Google Meet English. Okey, baik. Okey, teruskan. Okey, kenapa cikgu selalu guna darab tambah ni? Sebab dekat dalam tajuk tolak nanti, tolak pecahan, sebab itu dekat sekolah Belembang, cikgu Semi akan terapkan darab Terima tambah. kasih, Cikgu. Sama-sama Akif. Okey, sama-sama murid SK Belembang. Okey, sebab itu Wazif cikgu train murid-murid SK Belembang gunakan darab tambah. Sebab apa? Ada sebab dia. Sebab nanti dalam tajuk tolak pecahan memang kena guna darab tambah. Okey. Jadi sebab itu Arsyad dengan Rabiah gunakan darab tambah. So bila dah dapat 57 per 10 ni, tambah 4 ni, kita tak boleh buat 57 per 10 ni kerana ini adalah pecahan apa ni? Pecahan pecahan tak wajar. Jadi kita kena buat 57 per 10 ni, kita kena buat apa? 57 bahagi 10. Masih ingat lagi tak macam ni? 57 bahagi 10. 10 kali 5. 10 berapa? 10 darab 5. 10 darab tak best warna ni. 10 darab 5, 50. Tolakkan dapat 7. Ingat lagi tak ni? Kita ambil nombor yang atas, tulis dulu. Okey, kita tulis 5. Lepas tu kita ambil yang bawah, 7. Per dengan 10. Tambah dengan 4. Daripada 57 per 10 ni, kita buat per, kita buat bahagi, kita susun balik ikut bapa ibu anak. Ingat lagi tak bapa ibu anak? Murid-murid SK Belembang. Ingat lagi tak? Alhamdulillah. Wazif tahu tak bapa ibu anak tu apa? Mestilah tak tahu, cik. Cikgu sekolah awak pernah ajar yang ni, susunan ni? Ada tak silap. Ada tak silap? Aduh, mak. Sebelum PKP macam gitu. Okey, maksudnya adalah tu, cikgu awak ada ajar tu. Okey. Baik, tak apa. Sekarang ni kita nak ingat-ingat je dulu. Okeylah tu Wazif. Sekarang awak dapat recall balik. Okey, dapat macam itu kan. Okeylah.
Habis kita nak buat macam mana lagi dah PKP ni kan. Okey, kita belajar tersangkut-sangkut kan. Tak apa. Ni ada kelas dengan Cikgu Suhaimi. Boleh recall balik. Boleh ingat-ingat semula. Okey, so murid-murid, bila 57/10 ni ingat, ni adalah pecahan tak wajar. Kita tak boleh tinggalkan macam gitu je. Kita kena buat ni. Bahagi ni supaya kita buat bapak, ibu, anak ni. Murid SK Belemang, dia tahu dah mana bapak, mana ibu, mana anak. Bila nak susun, bapak di depan, ibu dekat atas, per dengan anak. Anak, ibu yang jaga. Murid-murid SK Belemang dah tahu dah cara Cikgu Suhaimi. Okay. So sekarang ni, bila dah macam gini, barulah kita boleh tambahkan siapa dengan siapa ni, Asyad? Kita boleh tambahkan siapa dengan siapa? Kita boleh tambahkan 5 dengan 6. Cikgu. Tapi cikgu kata tadi kalau nak tambahkan pecahan, penyebut mesti sama. Kenapa yang ni main tambah terus? Sebab ini boleh tambah terus kerana 4 ni ada tak pengangka dengan penyebut? Tak ada. Tak ada, cikgu. Jadi dia boleh tambah terus. Maka dia jadi berapa? 5 tambah 4. 9. 9. Yang belakang ni salin saja. 7/10. Maka dapatlah jawapan 9 7/10. 7/10. Boleh semua? Boleh. Baru satu soalan Cikgu Suhaimi terangkan berjela-jela ni. Baru satu soalan Cikgu Suhaimi terangkan berjela ni kan. Itulah dia. Boleh semua? Boleh. Ada 2 cara. Tadi kita buat darab, kita terus samakan teknik sifir. Yang kedua ni kita buat teknik darab tambah. Lepas tu baru kita buat teknik GST. Okey. Baru satu soalan. Soalan pertama ni memang melibatkan pecahan. Okey, dah selesai dah. Kenapa kena tambah? Sebab dia minta jumlah jisim barang kita semula tadi. Okey, kita tengok soalan yang kedua pula. Operasi apa nak kena buat ni? Jom kita tengok. Sorry. Okey, dah. Sedia semua? Ada. Kita teruskan Okey, baik. Sekejap cikgu minum air sekejap. Okey. Jumlah ahli persatuan sains ialah 140 orang. Okey. 3/4 daripada jumlah ahli itu, sains tadi, daripada ahli sains tu, tahun 4. Okey. Baik. Mula-mula ada 140 orang. 3/7 adalah tahun 4. Okey. 1/2 daripadanya adalah tahun 5. Hitung beza ahli tahun 4 dengan tahun 5. Tu dia. Okey, baik. Boleh-boleh kita tengok sini. Jumlah semua ada berapa orang? 140 orang. Tahun 4. Tahun 4 dia kata apa? Bilangan murid tahun 4, 3/7. Alamak, warna ungu sama dengan ni pula. Cikgu guna warna lain. 3/7 daripada itu. Itu tadi apa? 140 orang ni lah. Tahun 4. Tahun 5 pula. Okey, tahun 5 pula dia kata apa? Tahun 5, 1/2 daripadanya. Nya tu apa? 140 tadi. Murid-murid, ini tajuk apa yang kita belajar ni? Tajuk apa yang kita belajar ni? Dalam kemahiran. No, bukan tolak. So, bukan cikgu tanya operasi apa. Dalam kemahiran mana kita belajar tajuk ni? Masih ingat lagi tak? Pecahan daripada suatu kuantiti. Ingat. Macam mana nak buat dia? Langkah pertama kena buat apa? Ingat lagi tak? Cuba nak ingat test dulu sebelum cikgu selesaikan yang ni. Langkah pertama kena buat apa? Apa yang saya kena buat? Cuba recall balik. 3/7 bagi 40. 3/7 daripada tu operasi apa daripada tu? Daripada tu darab. Darab, okey, bagus Asyad. Okey, lepas tu dari darab 140. Langkah pertama? Langkah pertama apa yang saya kena buat? Ya, betul Asyad. Per dengan 1. Siapa yang kena buat? Saya yang kena buat. Okey, bila dah per dengan 1 kemudian kena buat apa pula? Cikgu nak tengok. Ingat lagi tak? Apa lagi kena buat? Atas, darab atas, darab bawah. Ya, bagus. Atas, darab atas. Lepas tu dapat jawapan per.
bawah, darab, bawah. Okey, per tu apa siapa? Per tu darab. Per. Bahagi. Bahagi. Kena bahagikan. Alhamdulillah. Dari call balik ada yang ingat. Okey, alhamdulillah lah tu. Ada 2 orang yang ingat. Okey lah tu. Okey, tak apa. Okey, jom sekarang kita buat sama-sama. Tapi sebelum kita buat sama-sama, soalan ni dia suruh apa? Dia suruh cari beza tahun 4. Hello? Hello semua, dengar tak suara cikgu? Dengar. Sorry. Sorry. Tengah cakap-cakap ada orang telefon pula. Cikgu punya yang handphone terkeluar terus. Tapi yang laptop cikgu punya tak keluar. Okey, sorry Terkejut saya. Okey, tunggu sekejap murid-murid Tunggu sekejap. Okey. Cikgu kena buat satu panggilan segera. Sekejap Boleh. Ui. Okey, baik semua. Sorry. Okey, boleh kita sambung? Boleh. Okey, baik. Sorry itulah aduh mak ai. Tiba pula Okey, baik. Okey, kita sambung So, langkah pertama ni sebelum kita nak selesaikan tadi dia nak cari beza So dia nak cari beza. Kalau katalah okey, cikgu bagi contoh. Kalau kat tahun 5 20 orang. Tahun 4 10 orang. Dia nak beza. So kita kena buat apa? Darab. Siapa cakap darab tu? Murid-murid, cikgu bagi contoh sekarang ni. Okey, dalam soalan ni kata
hitung beza bilangan antara ahli tahun 4 dengan tahun 5. Cikgu bagi contoh. Okey, katalah sekarang cikgu kira-kira tahun 5 dapat 20 orang, tahun 4 dapat 10 orang. Apa yang kita kena buat seterusnya? Nak cari beza tu. Per. Tolak. Tolak. Apa tolak apa? 3/7 tolak 1/2. Ni ada yang tak follow ni. Sorry lah, cikgu terganggu tadi, ada orang telefon-telefon dan mesti terganggu. Ni okey, cikgu patah balik ni sekarang ni. Murid-murid. Okey, sekarang ni cikgu tak fokus pada 3/7 dengan 1/2. Sekarang ni cikgu nak fahamkan murid-murid apa itu beza. Okey, so sebab soalan ni minta apa? Sekarang ni soalan yang cikgu buat ni 20 dengan 10 ni, cikgu tulis kat skrin tu 20 dengan 10 tu tak ada kena-mengena dengan soalan kita. Okey, cikgu nak bentuk satu pemikiran murid-murid sekarang ni. Okey, cikgu nak fahamkan konsep beza tu. Okey, hitung beza bilangan ahli antara murid tahun 4 dengan tahun 5. Apa itu beza? Okey, contoh cikgu Semi ada RM10, Asyad ada RM8. Berapa beza duit kami? RM2. Boleh jawab kan RM2. Macam mana nak cari beza tu? Tolak. Tolak. Cikgu Semi tolak dengan Asyad, betul? Sekarang ni katalah cikgu Semi dapat murid sekolah cikgu Semi, murid tahun 5 ada 20 orang, murid tahun 4 ada 10 orang. Berapa beza murid tahun 4 dengan tahun 5 sekolah cikgu Semi? 10 orang. 10. Macam itulah maksudnya beza. Boleh? Okey, jelas sekarang cikgu nak delete benda ni. Cikgu nak delete balik 10 dengan 20 ni supaya awak. Okey. Tapi dalam soalan ni, adakah tahun 5 20 orang? Adakah tahun 4 10 orang? Tak, cikgu. Kita kena kira. Okey, sekarang kita kena kira. Okey, awak nak kira tahun apa dulu? Tahun 4 dulu ke tahun 5? 4. Cepat. Tahun 4. Okey, kita kira tahun 4 dulu. Okey, dia kata tahun 4 tadi maklumatnya apa? 3/7 daripada 140. Okey, kita kira sama-sama. 3/7 daripada 140. Langkah pertama, apa kena buat? Dengan 1. Per dengan 1. Kemudian langkah seterusnya. Atas darab atas. Okey, atas darab atas 140 darab 3 dapat berapa? 140 darab dengan 3. Berapa? 420. 420. 7 darab 1? 7. 7. Jadi okey, murid-murid 420 per 7 ialah 420 bahagi 7, betul? Okey. 420 bahagi 7. Macam mana nak dapatkan jawapan? Kena buat bentuklah Bentuk lazim. bentuk lazim. 7 darab berapa? 42. 7 darab 6 42, betul tak? Betul. Turunkan sifar. 7 darab sifar, sifar. Sifar tolak sifar, sifar. So, 420 sama dengan berapa nilai dia? Dengan 6. 60 orang. Jadi bermaksud tahun 4 ada berapa orang? 60 orang. Tahun 4 ada 60 orang. Okey, boleh semua? Boleh? Boleh. Sekarang tahun 4 dah dapat. Sekarang kita nak cari apa pula? Tahun 5. Sekarang kita nak kena cari tahun 5. Macam mana nak cari tahun 5? 140 tolak 60. Salah. Tak boleh macam gitu. Dia tak cakap macam gitu. Dia kata tengok dalam maklumat ni. Dia kata apa ni? Murid tahun 5 ialah apa tu? Ialah 1/2 daripada 140. Ya, jadi kita kena buat juga pecahan daripada suatu kuantiti. 1/2 daripada 140. Langkah pertama. Per dengan 1. Siapa yang kena buat? Saya. Kemudian langkah seterusnya. Atas darab atas, bawah darab bawah. Okey, atas dan atas. 1 darab 140 dapat berapa? 140. Okey, 2 darab 1? 140. 2. Okey, 140 per 2 ialah 140 bahagi 2. 2. Per ni adalah operasi apa per ni? Bahagi. Okey, 140 bahagi 2 kita buat bentuklah. Lazim. Bentuklah lazim bahagi. Okey, 2 darab berapa? 14. 2 darab 2 darab berapa? 14.
7. Sifar tolak sifar. Turunkan sifar. 2 darab berapa sifar? 2 darab sifar. Sifar tolak sifar. So dapat berapa tu? Sifar. Dapat berapa tu? 70. 70. Sifar. Okey. Sekarang murid tahun 5 ada berapa orang ni? Tahun 5 ni. 70. Murid tahun 5 ada 70 orang. Murid tahun 4? 60 orang. Ada 60 orang. 60 orang. Okey. Sekarang cikgu nak awak tambahkan. Kenapa cikgu suruh tambah? Cikgu suruh tambahkan. Okey, tambahkan berapa sekarang? 70 tambah 60? Ya. 70 tambah 60. 130. Berapa? 100? 70 tambah 6. 70 tambah 60 dapat 130 kan? Sekarang cikgu nak awak tengok ni. Cikgu, kenapa dia kata ada 140 orang? 70 tambah 60 baru 130. 10 orang lagi tu siapa? 100. Baki. 70 tambah 60. Baki kan? Baki 10 orang kan? 10 orang tu tahun berapa tu kakak? 6. Tahun 6. Mana boleh tahun 3? Asyad, mana boleh tahun 3? Kenapa tak boleh? Kan persatuan sains. Ini berkait dengan kehidupan seharian kita. Persatuan sains ada 140 orang. Tadi betul. Tahun 5 tadi kita dah kira berapa orang tahun 5? 70. 10. Tahun 5 70 orang. Tahun 4? 60. Tahun 4 60 orang betul. Baki berapa orang baki tadi? 10. 10 orang. Jadi baki 10 orang ni tahun berapa agak-agak? 6. Tahun 6. Mestilah tahun 6. Kenapa tahun 6? Sebab persatuan sains, hari Koko kita, hari Rabu kan? Koko kan? Koko hari Rabu melibatkan tahun apa? 4, 5 dan 6 saja. Betul tak? Betul. Okey, so sekarang kita dah boleh fikir, tahun 5 70 orang, tahun 4 60 orang, 10 orang baki. Sebab apa? 70 tambah 60 130, 130 tambah 10 140. Betul lah. Dia kata persatuan sains semua sekali ada 140 orang. Bermaksud tahun 5 70 orang, tadi saya dah kira 1/2 daripada 140, atas darab atas, bawah darab bawah, selesaikan dapat 70 orang. Tahun 4 tadi 3/7 darab 140, atas darab atas, bawah darab bawah, dapat 60 orang. Baki 10 orang tahun 6. Tapi dalam soalan ni, adakah dia suruh cari tahun 6? Tak. Dalam soalan ni dia suruh cari apa, Wazif? Dalam soalan ni tadi. Cuba baca balik. Dalam soalan ni dia suruh cari apa tadi? Murid-murid. Tahun 4 dengan tahun 5. Yelah. Kita dah jumpa dah tahun 4 dengan tahun 5. Tahun 4 60 orang. Tahun 7, tahun 7 pula. Tahun 5, 70 orang. Dah jumpa dah. Sekarang apa lagi kita kena buat? Tengok balik pada soalan tu. Apa dia nak dengan tahun 4 dengan tahun 5 tu? Bacakan balik. Hitung Hitung. tahun 4 dengan tahun 5. Semula lagi sekali. Lagi sekali sama-sama. Hitung. Beza bilangan tahun 4 dengan tahun 5. Apa dia kata? Hitung B. Beza. Hitung B. Beza. Jadi operasi apa kita nak buat? Operasi apa kita nak buat? Tolak. Tolak. Nombor mana tolak mana? 60 tolak 10 ke? 70 tolak 10 ke? 70 tolak 60. 70 tolak 60. Ya, 70 tolak 60. 70 ni siapa? Tahun 5. 60 ni siapa? Tahun 4. Kenapa tolak 5 tahun 4? Sebab dia nak beza 5 dengan 4 kan? Beza antara tahun 4 dengan tahun 5 kan? Bila tolak mesti ingat besar tolak kecil. Jadi beza dia berapa? 10. Ini jawapan dia. 10 orang beza dia. Boleh semua? Boleh. Hari ni bukan je Cikgu Saimin nak tunjukkan kepada awak 70 dengan 60 tu. Bukan nak cari beza saja. Cikgu nak terangkan juga bila ada baki 10 orang tu dalam persatuan sains, 10 orang tu siapa? 10 orang tu tahun 6 lah. Sebab apa? Koko kita mesti melibatkan tahun 4, tahun 5, tahun 6. Boleh semua? Itu pun pemikiran juga. Tiba-tiba kalau soalan tanya, berapakah baki orang ahli kumpulan? 10 orang. Lepas tu soalan tanya, 10 orang tu daripada mana? Ada yang jawab tahun 1, tahun 2, tahun 3. Salah lah.
Tak logik. Kenapa tak logik? Sebab Koko hanya melibatkan 4, 5 dan 6. Jadi kita jawab macam mana? 10 orang lah lagi baki. Sebab ada 130 tahun 4 dengan tahun 5. Tahun 6, 10 orang. Macam itu kita boleh jawab. Itu pemikiran juga tu. Soalan kebat juga tu kan. Mana tu tahu? 10 orang lagi tu tahun mana? Mestilah tahun 6. Kenapa tahun 6 kalau ditanya? Kenapa? Berikan sebab kenapa tahun 6. Koko melibatkan murid tahun 4, 5 dan 6 sahaja. Betul tak? Sekolah awak macam mana? Ada tahun 1 ada masuk Koko? Tak ada. Mana ada Tak kan? ada. Tak ada kan? Okey. Baik. Boleh faham contoh nombor 2 ni? Nak kira dia? Boleh. Boleh. Okey, baik. Okey, murid-murid. Esok pagi kita ada kelas pukul 9, betul? Betul. Okey, baik. Murid-murid SK Belemang dan murid-murid yang daripada sekolah lain-lain. Cikgu Saimi nak maklumkan, okey, Cikgu Saimi perlu berhentikan kelas sekarang. Ada urusan yang tak dapat dijangka, Cikgu Saimi perlu selesaikan sekarang. Okey, tetapi esok juga, okey, dengar ni betul-betul ni. Esok juga, okey, laptop Cikgu Saimi ni akan dipakai oleh isteri Cikgu Saimi, okey? Okey. Baik, sekejap cikgu nak stop rekod dululah. Benda ni tak payah rekod yang ni. Sekejap Cikgu rekod sampai ni je. Okey, baik. Okey.